Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati. Mudahkan matematik anda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. So kita akan teruskan lagi. Masih lagi fungsi trigonometri. Dah berapa kali dah jumpa duk fungsi trigo situ lah. Okey. Baik, minggu lepas kita dah masuk cara nak dapat identiti asas dan cara nak guna dia dekat pembuktian. Okey, so hari ni kita akan masuk rumus sudut majmuk. Okey, so boleh nampak skrin cikgu ni? Nampak tak? Ya. Nampak. Okey, so dalam kepala kita dah ada identiti asas. Yang ini kalau nak cerita dia agak panjang lah, ya. Baik, cikgu nak suruh salin sahaja. Rumus sudut majmuk, addition formula. Rumus sudut majmuk ni salin yang sin A tambah B apa semua tu dulu, ya. Itu yang pertama kena buat. Lagi nak pakai dia, tak payah cerita nak dapat lah, ya. Salin dia dulu. Saya nak tengok latihan terus. Hari ni kita buat latihan terus. Cara nak dapat tak payah. Yang ni pun memang disedia dalam kertas soalan kan. Baik, rumus sudut majmuk ni sebenarnya kalau sin A tambah B ni, jangan kata sin A tambah sin B. Jangan, ya. So di sini ni dia ada dua formula. Cuma nak ringkaskan penulisan sahaja. Ni dua formula ni sebab dia ada plus minus. Kalau A tambah B, sin A tambah B, dia punya formula sin A cos B tambah cos A sin B. Itu satu formula. Kena faham? Okey. Okay, satu lagi formula, kalau dia tolak pula, maka di sini juga dia kena jadi tolak. Tu kena faham. Rumus sudut majmuk lah A dengan B kan, dua sudut. Baik, jadi kalau ulang balik, faham baik-baik. Kalau sin A tambah B, maka formula dia sin A cos B tambah cos A sin B. Buat macam ni tak apa, buh color lain, buh pen merah atau apa tak apa. Okey. Kalau sin A tolak B pula, sin A cos B tolak cos A sin B. Jangan kata algebra sin A sin B. Oh, tak boleh. Ini bukan, kita kembang. Okey. Baik, itu yang pertama. Bagi cos pula sama juga. Dia ada dua formula juga. Kalau cos A tambah B, dia punya formula cos A cos B tolak sin A sin B. Nampak beza? Ni sin A cos B, ni cos A cos B. Sudah, dia nak hafal. Tak perlu hafal lah. Dia ada, cuma tahu cara nak pakai je. Sekejap lagi. Okey, kemudian kalau cos A tolak B pula, dia formula dia cos A cos B tambah. Ni dia terbalik. Yang sin dua-dua tambah. Dua-dua. Kalau tolak, tolak. Kalau tambah, tambah. Tapi cos tidak. Nampak? Satu tambah, satu tolak. Kalau satu tolak, satu lagi tambah. Untuk tan ni senang sikit lah nak ingat. Bila tan A tambah B, dia kena buka tan A tambah tan B per satu tolak tan A tan B. Kalau formula tan A tambah B, jangan kata tan A tambah tan B. Okey. Jadi tan A tambah tan B per satu tolak tan A tan B. Tolak bagi panjang. Okey. Satu lagi. Kalau tan A tolak B, sama cerita tan A tolak tan B. Tan A tolak tan B per satu tambah tan A tan B. Sini ada dua formula, sini ada dua formula, sini ada dua formula. Sebenarnya di sini ada 6 rumus. Okey? Walaupun kita tengok ada 3 je, sebenarnya dia ada 6. Sini 2, sini 2, sini 2. So tak perlu hafal lah, ya.
Sebenar hafal lagi baik lah. Kalau cikgu boleh hafal lah dah. Kalau tak boleh hafal, kena tengok lah. Baik. Kat mana nak pakai dia, kita tengok contoh soalan. Sama kes macam sebelum ni. Pelajaran lepas. Buktikan. Dia tak kata identiti asas. Dia kata buktikan setiap identiti. Kadang-kadang dia masuk juga identiti asas punya dalam kes ni. Dia tak tentulah, bergantung kepada soalan. Alright. Cara dia serupa, cara penyelesaian dia macamlah kita buat hak sebelum ni. Okey, katalah cikgu nak ambil hak pertama sat dulu, lagi kita proses dia. Nak proses hak ni dulu. Dia cerita dia sama. Macam yang sebelum ni juga, ambil left hand side, samakah, buat kerja sampai bagi dapat right hand side. Nampak tak dia ada formula? Dia ada formula pula. Dia ada hak yang datang daripada formula tadi. Sin A tambah B tolak sin A tolak B. Yang ini yang kena proses bagi dapat hak ni. Tu dia punya ceritanya. Okey, so kita ambil hak sebelah kiri. Semua orang ambil sebelah kiri side dulu. Left hand side. Dia boleh dapat terang tak ni? Cikgu tulis ni. Nampak. Ambil left hand side. Okey, cikgu nak ambil hak ni saja. Tak mau ambil hak belah. Okey. Ambil hak ni je. Ambil hak ni je. Baik. Tu yang pertama. Hak sebelah kiri je kita ambil. Belah kanan nanti sekejap. Macam yang sebelum ni lah. Cara nak proses dia tu. Lepas tu buatlah kerja. Tukar formula sin A tambah B punya. Okey. Jadi apa? Sin A cos B. Tambah juga kan bagi sin. Okey. Cos A sin B. Ni memang panjang. Cerita dia memang panjang ni. Ni baru hak ni. Sin A cos B tambah cos A sin B. Baru hak ni. Nak buh dalam kurungan dulu pun boleh. Tak buh dalam kurungan pun tak apa. Kadang-kadang kalau kurungan banyak sangat tu dia jadi pening pula. Tapi hak yang kedua ni wajib ada kurungan sebab dia tolak. Buat kurungan. Buat besar ke, kurungan kecil ke, tak kisahlah. Pakai pula formula sin A tolak B punya. Sebab tu hak ni tak sah. Ni kena duduk depan mata. Ni hak ni dia kena duduk dalam depan mata kita. Okey. Baik. Sin A, nampak ni. Kalau sin A tambah B, sin A cos B tambah cos A sin B. Ni. Sin A cos B tambah cos A sin B. Untuk hak ni saja dulu. Untuk hak ni. Baik, next. Lepas tu kita tengok pula hak yang formula ni pula. Alright. Sin A juga. Cos B juga. Tapi tolak. Bubuhlah tolak. Dia nak guna formula tu senang je. Cuma nak tahu je formula mana. Okey, cos A sin B. Okay, so ingat dalam kepala kita tak ada A tau. Dalam kepala kita tak ada A. Okey, buatlah per. Ni panjang ni kena pakai ruler. Panjang. Okey, ni kena pakai ruler nak per dia. Tu dia punyalah panjangnya. Okey. Per bawah tu kena ada lagi tu. Nak tulis. Panjang. Okey. Panjang tu. Okey, bawah tulis balik. Cos A, cos B. Ni cara pakai, cara guna formula. Alright. Lepas tu kita buka kurungan. Biasalah buka kurungan ya. Yang ni sama sin A cos B
tambah cos A sin B. Buat kurungan, sini akan jadi tolak lah. Tolak sin A cos B. Sini negatif. Akan jadi positif. Kalau bubuh negatif juga habis tak ada apa. Kan? Okey. Lepas tu per samalah. Bawah sama dulu. Tak ada masalah. Ni kita salin lah sebab dia panjang. Dia nak 2. Okey. Ada dah 2 ni. Ni. 2 dah ada dah. Mana datang tan B ni? Ni nampak ada cos A per cos A. X per dengan X. Ni Y. Ni bukan Y ha. Ni YZ. Ni bukan ketahuan ni Y dah. Jadi cos A sahaja yang mati. Sampai lah dah. Betul tak? Kita dah tahu dah sin per cos adalah tan. Tinggallah tan B. Dapatlah dah sebelah kanan. Tak susah pun. 2 tan B. Siap. Bubuhlah pembuktian dia. Sama dengan right hand side. Siap. Nampak ada penggunaan rumus majmuk. Okey. Tu cara pembuktian dengan menggunakan rumus untuk majmuk. Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Alright. So yang ini cikgu tinggalkan. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan kedua, try dulu sendiri nah. Okay, try dulu sendiri. Soalan 2 ni, cikgu ambil dia. Okay, salin soalan ni dulu. Lepas tu baru ambil left hand side. Ambil kiri saja nah. Lepas tu proses-proses bagi dapat hak ni. Pakai formula cos A tambah B. Bawah tak kacau dulu. Okay, semua dah tahu kan? Formula cos A tambah B punya. Kita kena pakai kat sini kan? Okey, dia jadi macam mana? Cos A cos B. Cos senang nak ingat tau. Formula cos senang nak ingat. Cos dua-dua, cos A cos B. Kalau sini tambah, sini tolak. Sin A sin B. Jadi senang nak ingat. Bawah ambil semua. Sin A cos B. Okay, itu yang pertama. Jangan duk potong lah. Jangan duk potong hak ni pula. Kalau dia potong tu memanglah salah lah kan. Jangan duk potong lah. Okey, baik. Bila dia ada tambah di sini, maknanya di sini kita kena asing dua benda. Dua pecahan dulu. Sebab dia dah tolak, dia buka. Okey, dia buka di situ. Contohlah kalau kita ada Y sama dengan 3X tolak 5 per 7. Kan? Takkan kita nak biar lagu ni. Penulisan bentuk kecerunan kan? Jadi kita tulis 3 per 7 X tolak 5 per 7. Jadilah dua pecahan. Okey? Nampak tak? Kita pisah dia. Baru dia jadi dua benda. Kalau duduk tang ni dia jadi satu benda. So dalam kes ni dia ada tolak. Maka di sini kita kena pecah. Satu pecahan, satu pecahan. Alright. Pecah tu nampak lah dah. Okey. Cos A cos B. Dia kena per hak ni dulu. Per sin A cos B. Pecah hak ni dulu. Tu baru tolak, ambil hak ni pula, per dengan hak ni pula. Ni macam algebra biasa sajalah macam ni. Okey, per dengan sin A cos B. Sekarang baru fikir atas bawah hak mana boleh mati. Hak mana boleh mati. Okey, cos A tak ada. Kat bawah ni cos A, so tak boleh mati. Tapi cos B ada. Bawah pun ada cos B. Ni macam seolah-olah XY dengan TY macam tu. Jadi hak ni boleh mati sebab dia sama.
Ni mana yang sama? Sin yang sama. Yang ni yang mati. So tinggallah cos per sin. Cos per sin kita tahu dah kod kan? Terbalik. Tan. Dapatlah dah. Ni. Dapatlah dah. Ni automatik lah sin per dengan cos. Ayah kecil-kecil cerita hari tu kan? Maka di sini akan jadi tolak tan. Tu cikgu kata pendek je. Sama dengan right hand side. Alright. Ni cara penggunaan dia banyak. Merata kita boleh jumpa. Kadang-kadang dalam satu soalan dia boleh masuk rumus sudut majmuk, dia boleh masuk kan identiti asas. Dalam satu soalan sahaja. Sebab tu kena tahu semua. Ya, kena tahu semua formula-formula yang sesuai yang nak masuk. Sebab dia tak ada satu cara yang khusus. Dia memang bergantung kepada soalan. Tengok tadi kita pakai hak lain, ni kita pakai hak lain. Okey? Alright. Yang ni pun sama. Okey? Kalau kita tengok yang di sebelah kanan tu dia ada sin, dia ada cos, memang tak boleh buat apa-apa. Sebelah kiri sahaja juga. Proses bagi dapat hak ni. Okey, cikgu bagi peluang Sat, buat dulu. Left hand side yang formula tan A tambah B. Jadi kita anggap sini adalah A juga, sini adalah B. So B tu boleh ganti dengan 45 darjah sudut khas. Sekejap lagi kan jumpa lah. Akan jumpa benda ni. Okey, try dulu sekejap. Ainina, dah dapat belum? Belum lagi. Sampai kat mana dah? Langkah ke berapa? Pecah macam mana? Left hand side tu. Pecah macam mana? Tan A tambah tan 45 darjah. Okey. Per satu tolak tan A tan B. Kot. B tu apa dia? Apa ini? Good. Itu yang step pertama, betul lah tu. Alhamdulillah lah. Okey. Yang lain okey ke? Nur Aisyah, Siti Nur Aisyah. Oh, Siti Nur Aisyah. Ya. Sampai setakat tu ada tak yang Ainina sebut tadi? Ada. Okey, second row. Lepas bawah tu pula. Apa nak buat? Okey, kalau sampai situ semua, turun bawah. Tan A tak boleh buat apa-apa. Betul tak? Jadi tan A kekal. Ikut cikgu tu. Tan A kekal tambah tan 45 tahu tak? Kelas sebelum ni tan 45 sudut khas kan? Amel, tan 45 berapa? Ya, cikgu. Tan 45 berapa? Tak tahu, tekan aja lah kalkulator. Senang kereta. Apa dapat? Okey, cikgu. Tan 45 tu gantilah dengan 1. Siaplah sebelah atas. Kan? Okey, sebelah bawah jadi macam mana? Sufia. Kalau tan 45 1. So jadi macam mana bawah? Ya. Okey, Balkis. Ya, cikgu. Di atas tadi ada tak? Tan A tambah 1 kan? Betul tak? Atas betul kan? Tan A tambah 1. Okey, kalau bawah jadi macam mana? 1 Fatini? Ada cikgu. Okey, so atas tak Sat, kita ada tan A tambah 1 kan? Betul tak? Sama tak? Okey, bawah kan jadi apa? 1 tolak tan A 1. Good. 1 tak payahlah. Tan 45 tolak dengan 1. Tan 45 ada 1. Good. Itu sahaja langkah yang seterusnya. Kan? Sekarang baru kita fikir. Okey, cikgu jadi kerja cikgu mudah dah tahu dah tentu. Okey? Jadi cikgu dah tahu dah kerja masing-masing. Tak mau tunjuk dah hak ni, dah tahu dah hak ni, dah tahu dah. Okey, jadi sekarang kita dah ada tan A tambah 1 per 1 tolak tan A. Yang ni kita dah ada. Baik, seterusnya. Sebelah kanan mana ada tan? Dua-dua di sini tak ada. Atas pun tak ada tan, bawah pun tak ada tan. Barulah kita fikir pula bagaimana nak buang tan ni dengan tan ni.
So dalam fikiran kita kena hak ni. Hak yang kita belajar mula-mula itu tu. Tan A adalah sin A per cos A. Ni special untuk tan. Yang suh cah tua tu. Cikgu dah tunjuk dah hari tu. Yang ni pun kena melekat dalam kepala. Kalau kuat, terbalik je lah. Kan hak tadi tu. Kalau kuat, dia terbalik. Jadi kalau tan, mesti ingat yang ini. Selain daripada tua tu. Okay, kalau ada sin, ada cos, dah tentu boleh cari tan. Alright. Tukar. Tan A ni dia akan jadi, di sini dia tak ada AB dah sebab B dia adalah 45 darjah. Tan 45 semua dah tahu satu. Okay. Jadi tan A ni yang kita pindahkan menjadi sin A per cos A. Baru dia jumpa sin dengan cos. Sekali kita proses dia. Tambah satu tak kacau. Alright. So tambah satu. Bahagi ni jangan duk buat per banyak sangat. Sekali dia bertindih-tindih. Tak cantik. Kita buat kurungan macam ni. Lepas tu kita buat tanda bahagi dulu. Barulah dia nampak cantik sikit. Walaupun dia buat per adalah bahagi kan. Kita buat tanda bahagi. Lepas tu ubah pula hak ni. Jadi satu kekal. Tan dia jadi sin A per cos A. Tak ada lah dah tan. Nampak tak? Tak ada lah dah tan. Yang inilah modified bagi dapat hak ni. Itu sebenarnya. Okey, so langkah pertama memang kena buka dulu ni. Cikgu tak tunjuk ni sebab dah tahu dah tadi kan. Alina dah sebut. Tan A tambah tan 45 per 1 tolak tan A tan 45. Di sini. Okey. Lepas tu kita modify dia sebab tan 45 kita tahu dah 1. Jadi tan A darab 1. Tan A ialah. Okey. Baik. Yang ni. Tolong buat pula hak ni. Sekejap cikgu tanya. Jadikan satu pecahan. Hak ni pun jadi satu pecahan tunggal. Nak buat penyebut sama ke darab selang ke tak kisahlah. Asalkan dapat satu saja di bawah ni dia akan jadi. Buatlah macam mana pun. Di bawah ni akan ada cos A kawan ni. Kawan ni pun akan ada per cos A. Dah belajar dah dulu. Lagi cikgu tanya apa nak buat di atas ni. Ni algebra dah. Sampai peringkat ni peringkat algebra dah. Pandai-pandai dah kat sini. Kalau algebra ni tak betul tak akan dapat hal ni. So algebra ni kena betul dulu nah. Cos A duduk di bawah dua-dua. Hak ni pun bawah dia cos A. Hak ni di bawah pun cos A. Okay, cikgu nak hak atas. Dua-dua. Hak ni dulu. Lepas tu hak ni pula. Okey. Bagi tahu kat cikgu saja Kamilia. Alright. Apa di atas ni cikgu nak tulis ni? Sin A. Siapa bagi jawapan kan? Cos A. Ni algebra je. Ya? Alright. Okey. Hak ni pula? Hak ni kena jadi apa? Tadi tahu dah tolak sin. Sebab bawah dia cos kan? Hak ni kena jadi apa pula? Siapa per siapa dapat satu? Cos A per cos A. Iyalah. Alright lah. Bagus. Hak ni cikgu nak. Jadilah sekarang kalau kita asingkan nampak tak? Cos A per cos A tolak sin A per cos A. Macam tadi. Ni pun sama. Kalau kita asingkan balik sin A per cos A per cos A 1. Okey? Ni sampai sini algebra lagi lah. Kalau bahagi ni buat apa ni kalau pecahan? Darab selang. Dia bukan darab selang sebenarnya. Dia darab yang ni terbalik. Ingat tak? Bila bahagi dia kena tukar kepada darab. Sebab tu walaupun dalam max ni dia ada juga max. Ya. Jadi cos A tolak sin A di bawah lah sebab kita tukar tempat. Baik, kita tengok di atas kita nak sin A tambah cos A per cos A tolak sin A. So sampai dah.
Sebab apa sampai yang ni dah boleh mati. Tinggal hak ni per hak ni. Itu je lah dah. Okey, so ingat bila kita nak menggunakan rumus tu, hati-hati. Sebab dia tak ada satu jalan yang khusus. So bawah tinggal cos A tolak sin A. Barulah kita kata sama dengan right hand side. Daripada tan, dia jadi sin dengan cos. Oh, magic. Baik. Seterusnya, kita nak pergi kepada satu lagi cerita macam mana kita nak pakai benda ni. Ini contoh yang kedua. Macam mana kita nak pakai formula untuk menjawab soalan macam ni. Tengok yang A sekejap. Kita ambil yang ini. Dia ada kaitan pula hak dengan sohcah tu hak awal-awal tu. Hak bulat-bulat kita tu. Kalau soalan bentuk ni. Sebab tu dalam trigo ni hak tu paling basic. Yang 4 sukuan tu. ASTC tu. Di sini salah satu kegunaan dia. Okey. Itu kena ingat ni. Letak cari balik hak bulat-bulat itu. Hak bulat-bulat hak kelas pertama. Yang ada ASTC tu, add sugar to coffee. Yang tu nak pakai kat sini. Kalau hak tu tak ingat, minta maaf lah. Hak ni tak boleh buat kan. Tu nak habang awal-awal. Sebab tu dalam fungsi trigo ni, sebab dia kadang-kadang kertas 1 pun ada, kertas 2 pun ada, menunjukkan dia penting. Sebab dia terlalu banyak. Ya, baik. Ni dulu kita tengok. Macam mana nak jawab dia. Di sini dia bagi sudut P. Tak apalah, apa juga simbol pun tak kisah lah. Okey, dia bagi dekat kita sin P 3/5. Dan dia bagi tahu P adalah sudut tirus. Jelas-jelaslah P ni mesti duduk sukuan pertama. Yes. Duduk tirus. Highlight hak tu. Bagi P. Bila baca soalan macam ni, baca soalan dia kena tengok satu-satu highlight benda penting. Q ialah sudut cakah. So Q kena sukuan ke berapa? Dah agak. Sudut kedua, sukuan kedua. Okey. Tanpa siper atau kalkulator. Ni siper ni tak pakai lah dah. Ni kalau dulu-dulu ni cikgu punya lupa siper lah. Maknanya tanpa menggunakan kalkulator, carilah. Ni macam-macam lah boleh ni. Tak semestinya dia minta cos saja. Dia boleh minta sin P tambah Q. Sin P tolak Q. Cos P tambah Q. Cos P tolak Q. Tan P tambah Q. Tan P tolak Q. Memang dia boleh cari lagi. Okey, memang dia boleh cari lagi. Lepas tu dia boleh cari macam-macam lah daripada sini. Okey. Sebab tu kena tahu banyak. Kena tahu banyak. Okey, ni adalah rumus sudut majmuk. Rumus dah tak sat. Walaupun dia pakai P dengan Q, so dalam kepala kita A dengan B lah. Boleh je. Tak ada masalah. Asalkan dia ada yang ni, dia asing. Tambah tolak di sini ya. Alright. Okay. Bila tengok soalan macam ni, memang tak ada pilihan. Kita kena lukis rajah ikut sukuan dia. Lukis dulu. Kalau P sukuan pertama, kita lukislah sukuan pertama punya. Tak ada masalah. Okey? Tak ada masalah. So kita lukis ikut sukuan pertama punya raja. Hak yang bulat-bulat itu ni. Okey, hak bulat-bulat tu buatlah sudut berapa pun tak apalah. Asalkan sebab kita bukan tahu sudut dia. Asalkan kita nak bubuh tu. Pecahan tu. Ni minggu lepas pun dah sentuh dah rasanya yang ni. Okey. Pusing lagi. Bagi jadi sebuah segitiga bersudut tegak. Satu-satu kita buat. Supaya tak pening kepala. Okey. Sagi B sagi. Buat sendiri tengok macam mana. A dulu cuba tunjuk sekejap. Okey. So kita ada dalam ni lah P.
Sudut. P adalah sudut. Okey, tengok. Sin P 3/5. 3 dekat mana? 5 dekat mana? 3 dekat opposite. 3 dekat opposite. 5 Hypotenuse. hypotenuse. Okey, adjacent boleh cari tak? 4. Okey. Baik. Sempurnalah. Keluarkan 6 perkara daripada sini. 6 perkara tu apa? Sin, cos, tan, cosecant, secant, cotangent. Daripada sini. Ni cikgu kata dia patah balik hak mula-mula kelas kita tu, hak bulat-bulat tu. Okey, bagi tahu kan cikgu Tani je. Sin dia bagi dah, tak apa. Sin dia bagi dah. Salin balik tak apa. Sebab kita nak ukur kawan sebelah dia. Kalau sin P 3/5, lawan bagi sin siapa? Cosec. Cosec P. Okey, cosec P apa dia? 5/3. 5/3. Yes. Simpan sat. Pergi pula kepada cos P. Siapa pula cos P? Tengok Raja. 4/5. 4/5. Siapa lawan cos? Sec. Okey. Sec P 5/4. Dapat dah. Okey. Last tangent. Tangent P 3/4. Lawan tangent. Terbalik tangent. Cot P. Nampak tak? Masih pakai lagi hak depan-depan hari tu walaupun sampai tahap ni. Okey, cot P 4/3. Yes. Nampak tak? Baru satu. Belum Q lagi, baru P. Hak ni dalam maths tak ada lah. Dalam maths tak ada lah sampai cosec apa semua. Dia sakat yang sin, cos, so, cah tu aja. Okey. Baik. Sekarang kita tengok pula sin Q. Q berada di mana? Sukuan kedua. So, rajah kita ingat dah hak bulat-bulat hari tu. Rajah kita kena duduk sukuan kedua. Dia tak boleh dah rajah kita duduk sukuan pertama. Tak boleh dah. Okey, buat baru. Buat dulu masing-masing. Tak apa. Cikgu tunggu. Okey, so rajah kita kena berada pada sukuan kedua. Kena faham. Okey. Tinggi mana tak kisahlah ya. Tak apalah. Itu tak ada masalah. Okey. So, kita tengok mana patutnya kena duduk. Alright. Buat semua dulu yang ni. Bagi ada rajah sukuan kedua. Siapa Tani tadi, Tani dah 90. Sebab tu tak boleh lupa nah. Yang bulat-bulat hari tu tak boleh lupa. Mana sudut Q? Sudut Q mestilah dekat sini. Mestilah dekat sini. Kita dah belajar dah hari tu. Di sini sudut Q. Tak kisahlah dia pakai X, Y ke dia pakai 4 ke, asalkan dua sudut yang berbeza. So sudut P dengan sudut Q takkan sama lah. Tak mungkinlah sama. Sebab dia duduk. Dia tak penting nilai sudut, tak mau. Dia minta trigo je. Okey, dekat mana 5, dekat mana 13 kah? Dalam segitiga ni. 5 opposite. Okey, sini 5. Sini 13. Di bawah mesti 12 saja ke? 12 saja ke? Kita dah belajar hari tu. Negatif 12. Yes, jangan duk lupa. Nampak tak beza dua ni? Hak ni yang selalu pelajar tigai ni, hak ni. Hak tu yang penting. Kalau hak tu tak ada, sat lagi habis salah. Takkan sama hutang dengan bayar, tak sama. Okey, dia berhutang lagi. Masih ada negatif kat situ sebab dia duduk sukuan kedua. Sebab tu ni penting. Ni sangat penting. Okey, tadi tirus. Sekarang cakap hutang ni. Hutang ni lah nak kena hati-hati. Okey, jangan buat silap. Lepas tu sama. Kena keluarkan macam ni juga.
Sin Q keluarkan. Ada hak ni tak pergi mai lah apa pun boleh cari dah. Cos Q keluarkan. Tan Q keluarkan. Baik, sekarang bagi tahu cikgu. Sin tak apa, dia bagi dah. Ambil tak apa, dia bagi pun dia tulis balik tak apa, tak ada masalah. Nak bagi nampak kawan dia tu bagi ada 6 ni supaya senang nak ingat ya. Okey, so sin Q adalah 5/13. Ni dia dah bagi dah, automatik kosek terbalik saja. Okey, lepas ni buat latihan bersama cikgu nanti boleh banyak lagi lah dapat nah. Okey, cos pula, cos kena ambil adjacent lah. Kan? Cos adalah cah A/13. Ni semua dah belajar dah. Jadi tak perlulah cikgu nak ulang banyak kali. Apa ada beza dia? Okey, dia hanya berpandukan kepada maklumat satu je. Tapi 5 lagi kita boleh cari. Sama juga hak ni pun. Ya, duduk sudut cakap, satu je kita tahu. 5 lagi boleh cari. Okey, kita tengok lagi pada soalan. Sekarang kita tengok satu soalan. Okay, katalah dalam soalan pertama ni dia minta, soalan pertama ni dia minta sin cari nilai sin A tambah B. Katalah soalan sebab dia minta cari nilai. Kalau di sini dia kena cari nilai, macam tak sat kan soalan dia kata apa? Cari nilai. Dia kena cari nilai. Formula sin A tambah B. Sin A. Okey. Sin A cos B. Tambah cos A sin B. Good. Okey. Terima kasih. Satu je. Tak boleh pakai A dengan B. Dia kena pakai P dengan Q lah sebab kita ada PQ. Tak jumpa dah. Kita ubah je lah dia punya sudut tu. Nah. Okay, so kita ada P dengan Q. Sini kena P. Sini kena Q. Cos P. Sin Q kan? Sin A cos B tambah cos A sin B. Jadi bila dah tahu dah formula, ambil je lah kat atas ni. Kita dah ready dah ni. Dia nak ke dia tak nak ke, tulis lah bagi dia. Sini dah ada 2, 4, 6. Sini 2, 4, 6. Dah 12 benda dah kat sini. Sebab tu kena hak ni dulu. Sebab tu kena hak ni dulu. Lepas tu main bawah ni jadi senang lah. Okey, so sin P adalah 3/5. Bubuh 3/5. Dia jadi mudah sebab kita cari nilai. Kena bagi nilai. Okey, cos Q. Tengok cos Q ni. Kan? So bubuh negatif 12/13. Hak ni agak mudah banding dengan pembuktian. Okey, cari pula cos P tak sat. 4/5. Bubuh. Yang ni mudah. Okey, tengok pula sin Q 5/13. Boleh pun tekan kalkulator direct. Buh jawapan. Yang ni tak apalah guna kalkulator. Teman-teman ni. Lihat tak kita kalkulator ni, hak ni. Tapi jawapan dia mesti pecahan lah. Tak ni tak apalah guna kalkulator pengiraan ni dia. Dia nak kira satu ni. Ya, kalkulator tak apa. Sini tak apa, dia tipu sikit. Kalau tak guna kalkulator pun kita guna kalkulator kan. Okey, apa jawapan? Buat direct tak apa. Kurung-kurungan ni pun kena buh. Kurung-kurung mau kena buh, tambah, lepas tu kurung lagi. Alright. Okey, apa jawapan tu? Negatif 16/65. Negatif 16. Negatif 16/65. Orang lain sama ke jawapan? Orang lain sama ke jawapan? Ya, sama. Alright. Inilah nak. Tengok cara pakai formula tak sah. Hak
ni dia mai lah apa pun tak apa Okey, tak apa, dia mai apa pun. Okey. Baik, so dari sini sebagai kerja rumah tu salin semua ni soalan dia daripada sin P tambah Q. Hak kedua pula sin P tolak Q, tebus semua, carilah nilai dia. Dalam soalan periksa dia tak mau, takkan nak suruh cari semua, jenuh. Okey, cos P tambah Q. Formula tadi tu tang ni semua boleh pakai dah. Okay, cikgu nak pergi satu lagi nah. Kita buang yang ni dulu. Cos dulu. Jadi sebagai kerja rumah. Semua ni dah ada dah. Pakai formula, ganti masuk aja. Tekan calculator. Senang. Bila ada 6 formula, maknanya boleh cari 6 benda ni lah. Ni pun dia boleh lagi modify macam-macam lagi. Sebagai kerja rumah. Selesai. Ini semua ni kena ingat tau. Sebab banyak lagi nak pakai ni. Ya, ini terima kasih